Saya ada satu soalan. Nabi ada menyebut dalam hadisnya, tidak beriman seseorang sekiranya dia berzina. Dia berzina, dia tak beriman. Tidak beriman seseorang sekiranya dia minum arak. Tidak beriman seseorang sekiranya bercakap bohong. Tidak beriman seseorang sekiranya dia berjudi. Tidak beriman seseorang sekiranya dia derhaka pada mak bapak. Kumpulan A ni, sembayang dia sembayang, puasa dia puasa, tapi ngumpat orang dia jadi bukan berganjin, petenah orang bukan berganjin. Kumpulan B pula, sembayang dia sembayang, puasa dia tak puasa, dia petenah orang tak ada, ngumpat orang tak ada. Kumpulan C pula, dia sembayang pun tak, puasa pun tak, ngumpat orang pun tak, diam diri je. Mana kumpulan yang tak beriman? Cuba jawab, mana kumpulan yang tak beriman? Mana kumpulan tak beriman? Siapa berani jawab? Okey. Oh ya. Jawabnya? Tiga-tiga kumpulan tu tak beriman. Memang betul lah. Tiga-tiga tu tak beriman. Sebab apa? Orang yang ada iman dia tak tinggal sembahyang. Orang yang ada iman dia tak tinggal puasa. Orang yang ada iman dia tak mencuri, dia tak berzina, dia tak ngumpat orang, dia tak fitnah orang. Itu orang beriman. Tapi ada juga orang yang puasa tapi tak sembahyang. Ada orang yang puasa tapi tak sembahyang. Ramai orang yang puasa tapi tak sembahyang. Tapi ada juga golongan dia sembahyang tapi tak puasa. Dalam itu bab itu mana yang rugi? Mana yang rugi? Dalam bab itu tadi mana yang rugi? Dia tadi tak sembahyang tapi puasa. Puasa rajin tapi sembahyang memang tak. Yang ada tu sembahyang tapi tak puasa. Kumpulan mana yang rugi tu? Dua-dua tu rugi. Dua-dua tu rugi. Sebab sembahyang tu jadi asas. Puasa itu adalah masuk dalam rukun Islam. Saya bacakan ni, kalau nampak ingatan, ambillah catatan dia. Surah Nisa ayat 103. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Faqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sadaqallahul azim. Maka dirikanlah sembahyang itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sembahyang itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sembahyang ni kena buat. Selagi ada akal, kena buat. Sakit macam mana pun kena laksanakan. Kalau kita tak boleh berdiri, kita duduklah. Kalau tak boleh duduk, baringlah. Kalau tak boleh baring, isyarat dengan mata. Jadi sembahyang mesti dilaksanakan. Kemudian sembahyang ni ada waktu dia. Dia tak sesuka hati. Waktu zuhur ikut waktu zuhur. Waktu asar, waktu asar. Waktu maghrib, waktu maghrib. Waktu isyak, waktu isyak. Waktu subuh, waktu subuh. Dia tak boleh sesuka hati. Mesti ikut masa yang ditetapkan. Boleh tak sembahyang zuhur dalam waktu maghrib? Tak boleh. Boleh tak sembahyang maghrib dalam waktu subuh? Tak boleh. Sebab dia ada waktu yang tertentu. Sebab ni dia tentukan. Waktu kita kena buat, tak boleh sambil lewa. Sembahyang tak boleh sambil lewa. Mesti laksanakan. Selagi kita ada akal. Kecuali orang tu tak ada akal. Siapa yang tak wajib sembahyang? Satu aja. Orang yang gila tak wajib. Orang yang gila tak wajib sembahyang. Kanak-kanak wajib tak sembahyang? Wajib dia ajar. Kanak-kanak yang memayis wajib dia ajar sembahyang. Ketika bila? Ketika berumur 7 tahun. Kita kena ajar. Siapa yang ajar tu? Ayah. Suami. Kalau suami dia meninggal, mak dia yang ajar. Yang untuk sembahyang tadi. Jadi kita kena ingat, solat mesti dididik. Kalau dia kanak-kanak. Tapi kalau kita dewasa, mesti dilaksanakan. Kecuali gila. Semua sembahyang ini boleh gugur. Tak payah sembahyang,
bagi orang siapa? Orang yang datang haid, orang yang nifas, orang yang beranak. Haid tahu, haid darah yang keluar haid. Nifas darah yang keluar lepas bersalin. Orang wiladah, orang yang beranak. Itu tak payah. Dia gugur solat ni. Dan uzur solat dua je. Uzur solat dua je. Satu, tertidur. Duanya, terlupa. Uzur solat ada dua je. Satu, tertidur. Dua, terlupa. Mana tertidur? Contohnya kita tadi tidur pukul 12. Lepas makan kita tidur pukul 12. Pukul 12 belum masuk waktu zuhur. Sedar pukul 4.50 petang. 4.50 terang. Benar-benar tidur tu. Sebab makan kenyang sangat. Benar-benar tidur. Sedar je daripada tidur. Apa yang tertinggal waktu tu? Waktu zuhur. Boleh tinggal gitu aja? Tak boleh. Dia kena segera berwuduk. Segera berwuduk. Ambil wuduk. Segera wuduk. Kemudian menghadap kiblat. Takbir. Allahu Akbar. Bukan sembahyang asar. Dia sembahyang fardu zuhur. Allahu Akbar. Aku sembahyang fardu zuhur kena taklah. Laksanakan fardu zuhur. Walaupun sudah masuk waktu asar. Tak berdosa. Sebab apa? Kita tertidur. Jangan ditambah perkataan qada. Tak ada. Bukan tak ada qada. Sebab kita tertidur. Maknanya uzur solat. Lepas tu baru kita sembahyang fardu asar. Dah kita sembahyang fardu zuhur, baru sembahyang fardu asar. Sebab itulah solat. Yang keduanya, uzurnya solat ni ialah terlupa. Uzurnya solat terlupa. Contoh, kawan kita ni tadi, dia ada jemur keripik ubi. Dia banyak buat keripik ubi. Jemur dia pada pukul 11. Pukul 11 matahari makin panas dia pun jemur sampai ke petang. Dia ingat dia dah sembahyang zuhur. Azan aja Allah ai belum sembahyang zuhur. Sebab apa? Dia terlupa kerana sibuk jemur keripik ubi. Masa dia jemur tu, apa kondisi solat? Tak dosa. Sebab dia terlupa. Dengar azan yang dia asar, dia ambil wuduk. Dia bukan sembahyang asar, dia sembahyang fardu zuhur. Adakah qada? Tak. Allahu Akbar. Masa dalam hati dia, aku sembahyang fardu zuhur, kerana taklah. Tak ada qada. Itu cara dia. Maknanya uzur salat tu ada dua je. Sebab apa ni? Sebab saya ni nak menerapkan, kalau tak sembahyang, tak payahlah puasa. Tak ada makna. Kalau kita tak sembahyang, tak guna kita puasa. Kalau tak sembahyang, tak guna kita sedekah. Kalau tak sembahyang, tak guna kita tolong orang. Pahala Allah Ta'ala tak bagi. Apa ibadah yang kita lakukan, Allah Ta'ala tak bagi. Nanti sampai masa saya akan sampaikan. Cukup masa kan saya sampaikan lah. Yang kedua, surah Maryam. Ayat 59-60. Apa ayatnya? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'alafa min ba'dihim halpun asa'u salata pattaba'u syahwat fasawfa fayalquna ghayyan illa man taba wa amana wa amila solihah. Ayat apa? 59-60 je saya baca semula. Fa'alafa min ba'dihim halpun da'u salata wa ati wattaba'u syahwat fasawfa fayalquna ghayyan illa man taba wa amana wa amila solihan. Ayat berapa tu? 59 dan 60. Surah apa? Surah Maryam. Apa kata di sini? Maka sesudah mereka datanglah keturunannya, pengganti yang mencuaikan sembahyang dan menuruti hawa nafsunya. Sebenarnya masa kita ni sembahyang, anak-anak kita belum tahu. Masa kita sembahyang pada cucu kita belum tahu. Pasal apa? Pelapis kita tu belum tahu lagi iya ke tidak dia sembahyang. Kenapa? Dia ikut hawa nafsu. Tak sembahyang ni seronok. Dengan melakukan maksiat. Tak sembahyang tu pun maksiat juga.
Jadi kita kena melakukan sembahyang sampai waktunya sembahyang, kita sembahyang. Maka mereka akan menghadapi azab di dalam neraka. Kecuali orang yang bertaubat. Mana yang bertaubat? Kalau kita tadi tak sembahyang pada zuhur, sebab kita tadi bukan apa, lambat-lambat tertinggal waktu zuhur, kita kena sembahyang. Tapi kita taubat, astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah. Supaya kita dikira oleh Allah tidak mencuraikan solat. Juga orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman, solat memang tak tertinggal. Dan orang yang beriman, dia sentiasa beramal saleh. Mana beramal saleh? Tolong orang tu beramal saleh. Pergi kelas ni pun amal saleh ni. Pakaian lengkap tu amal saleh. Bertudung tu amal saleh. Bantu orang tu amal saleh. Tumpangkan orang ke dalam kereta pun amal saleh. Tunjukkan orang tak tahu sesuatu perkara, itu pun amal saleh. Contoh, orang tanya jalan, mana jalan ke Paik Jawa? Kita tunjukkan, ini jalan ni tegak je terus sampai Paik Jawa. Itu pun amal saleh. Itu amal saleh. Mana jalan ke Jalan Deraman? Kita tunjukkan, ini cloud ada satu simpan jalan, nanti itu nama dia Jalan Deraman. Itu namanya amal saleh. Firman Allah Ta'ala, ayat yang Suratul Ma'un, ayatnya 4 dan 5. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Apa kata ayat ni? Maka kecelakaan besar bagi ahli-ahli sembahyang, iaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan sembahyang mereka. Lalai ni apa makna masuk lalai? Saya dah baca maksud lalai ni, kita tak sembahyang sampai habis waktu, itu namanya lalai. Sampai habis waktu namanya lalai. Kalau subuh sampai habis waktu subuh. Kalau zuhur sampai habis waktu zuhur. Kalau asar sampai habis waktu asar. Kalau maghrib sampai habis waktu maghrib. Kalau isyak sampai habis waktu isyak. Bila habis waktu isyak? Apabila terbit fajar. Itu namanya habis. Itu nama dia lalai. Celaka besar bagi ahli sembahyang, mereka yang lalai daripada menyempurnakan sembahyang. Kemudian daripada ini, maka berkata Abbas radhiyallahu an, adapun yang dinamakan neraka well, ialah suatu wadi, tempat yang dalam antara dua gunung di dalam api neraka. Dalam neraka ni ada gunung. Gunung satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Antara dua gunung tu ada tak dia punya lurah dalam tu. Lurah dalam tu dipanggil well. Ini gunung tinggi, ini gunung. Dalam tu ada dalam api neraka ni ada gunung. Sini gunung, sini gunung. Sini ada neraka lagi. Itu nama dia well. Neraka well. Antara dua gunung. Ya. Mohon perlindungan kepada Allah daripada kepanasan api neraka Jahanam itu. Dan dipanggil wadi. Dipanggil wadi. Suatu tempat kediaman bagi orang-orang yang mentakhirkan sembahyang. Mentakhirkan sembahyang. Mentakhirkan sembahyang ni contoh macam ini. Maaf kita waktu asar pukul 4. Berapa sekarang? Cuba tengok tu. 4.44. Kita sembahyang 4.40. Belum habis sembahyang, waktu asar dah sampai masa dia. Maknanya dah azan asar. Itu namanya orang ni adalah termasuk gulungan neraka well. Itu juga orang waktunya bertanya orang yang selama-lamanya, ataupun orang yang tadi selama-lama tak sembahyang. Selama-lama tak sembahyang. Memang dia tak sembahyang, semua hidup dia tak sembahyang. Itu pun termasuk dalam gulungan wadi, termasuk satu neraka well tadi. Itu dipanggil wadi. Apa nama tempat tu? Wadi. Neraka antara dua gunung disebut wadi. Inilah siksanya bagi orang yang meninggalkan sembahyang, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tadi dan beberapa ayat Al-Quran yang lain. Sabda Rasulullah SAW, ma faraku bainal muslimin wa munafiki illa bitarkis salah fa in tarakaha jahidan
liwujubiha kana kafiran. Apa kata Rasulullah? Tiada dapat dibezakan antara orang yang Islam dan ada orang yang munafik, melainkan orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi orang yang tak sembahyang ni namanya munafik. Lahir ni Islam tapi dia tak sembahyang dipanggil munafik. Berpura-pura Islam tapi tak sembahyang. Kenapa kata Rasulullah? Sekiranya yang meninggalkannya dengan mengingkari tentang wajibnya, tak sembahyang pun tak apa, bukan wajib. Dia cakap macam tu. Ada kan orang berolok-olokkan itu kan? Apa akibat ini? Maka dia adalah kafir. Kita tak nak sembahyang, tak sembahyang tak? Tak sembahyang tak, gitu aja. Yang kata, alah, bukan wajib, hukumnya kafir, automatik kafir. Tapi kita tak boleh kata dia kafir. Yang menentukan kafir tak kafir Allah. Jadi kita ingat bahawa jangan mudah-mudah melakukan perkataan. Dengan kata sembahyang tu tak wajib lah, bukan tentu masuk surga lah, dan sebagainya, tu tak hukumnya kafir. Kafir apa tu? Kafir yang nyata. Kerana orang munafik itu pada zahirnya Islam, tetapi batinnya ialah kafir. Dan lagi satu riwayat daripada Rasulullah SAW. Sesiapa yang memudah-mudah dan meringankan sembahyang akan disiksa oleh Allah Ta'ala dengan 15 siksaan. 6 siksaannya di dalam dunia, 3 siksaannya di waktu matinya, dan 3 siksaannya waktu di dalam kuburnya, dan 3 siksaannya bertemu Allah pada hari kiamat. Sebelum saya huraikan yang 6 ni tadi, siapa nak bertanya, saya bagi peluang bertanya masalah solat. Saya bagi tempoh sampai, saya kira 15 saja. 15 saat lah. 15 tu makna 15 saat. Masih habis. Sebab 15 saat ni berharga. 15 saat ni sangat berharga. Kadang-kadang kita cuai 15 saat. Padahal 15 saat. Kenapa kata saya 15 saat tu berharga? 1 saat bumi ni bergerak 3 km. Bumi ni bergerak tu. Awak sangat bumi ni tak bergerak. Bumi ni bergerak ni. Awak rasa tak rasa bumi bergerak? Tak rasa. Kenapa dia tak rasa dia bergerak? Sebab dia terlalu besar. Tapi pergerakan dia tadi, matahari pun bergerak. Matahari bergerak. Laju. Bumi pun bergerak. Saat berapa kilometer? 3 kilometer. Sebab tu saya kira saat. Kalau 15 saat, berapa kilometer bumi ni bergerak? Kira aje lah. Jadi masa itu sangat berharga. Apa yang saya sebut tadi? 6. Masa dia apa? Masa dia hidup di dunia. 3. Masa dia dalam kubur. 3 lagi masa dia bertemu Allah pada hari kiamat. Kenapa saya tekankan masalah sembahyang ni? Kerana kebanyakan orang tentang sembahyang ni sambil lewa. Dia pun nak buat, tak buat pun tak. Tapi sebenarnya sangat rugi kalau kita hidup tak sembahyang. Dibimbangi apa? Takut kita meninggal sembahyang, lepas tu kita terus meninggal dunia. Seorang sahabat bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah suatu bentuk siksaan di dalam dunia ini? Orang yang tak sembahyang, dia tanya Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, apakah suatu bentuk siksaan di dalam dunia ini? Rasulullah jawab, pertama sekali Allah Ta'ala menghilangkan keberkatan umur. Kita tak ada keberkatan umur. Kalau kita sembahyang, tiap-tiap saat umur kita diberkati oleh Allah. Berkat ni mana? Ada je jalannya. Sihat, ataupun pandangan mata kita elok, pendengaran kita elok, percakapan kita elok, semuanya elok. Itu keberkatan umur lah. Tak ada gangguan apa-apa, itu namanya keberkatan umur. Hilang keberkatan umur orang tak sembahyang. Tak sembahyang pun aku sihat juga. Tak, keberkatan umur tu tak ada. Rugi, sia-sia. Keduanya, Allah Ta'ala hilangkan rezeki dia. Rezeki ni mana? Rezeki ni, mata kita boleh melihat tu rezeki, telinga kita boleh mendengar tu rezeki, kita boleh duduk dengan elok ni rezeki, kita boleh bercakap ni rezeki, badan kita tak ada penyakit tu rezeki.
Apa lagi? Rezeki. Kita contohnya kita pakai elang elok tu rezeki. Kalau badan kita tak sah, boleh tak pakai pakaian yang elok? Tak boleh. Tu rezeki. Allah Ta'ala kurangkan rezeki. Ketiganya, Allah Ta'ala menghilangkan segala tanda-tanda orang yang salih pada mukanya. Tanda salih itu pada muka kita. Mana muka kita? Tanda salih. Muka kita ni. Ini dahi. Ni, muka ni sikit ni. Antara kening kanan, kening kiri, antara ujung batang hidung, tu dia kat situ tu, itu muka dia. Tanda salih orang yang tak sembahyang tak ada, kesalihan tak ada, muka tak ada seri. Walaupun kulit dia tu gelap, macam saya ni gelap, tapi kalau solat tu tengok berseri, suka tengok. Kulit putih melepak, tapi tak sembahyang, berlapuk awuk kita tengok dia, tak ada seri. Seri wajah dia tak ada. Ni bagi orang yang tak sembahyang. Yang keberapa? Yang keempat. Tiada baginya di dalam Islam. Allah Ta'ala tak anggap dia sebagai orang Islam. Maknanya sudah terkeluar daripada Islam. Yang keberapa pula? Yang kelima. Segala amalan kebajikan yang dikerjakannya tiada diberi pahala oleh Allah. Tadi kita tolong orang, kita tak dapat pahala. Kita beri orang makan, tak dapat pahala. Kita beri kucing makan pun tak dapat pahala. Kita beri orang duit, sedekah pun tak dapat pahala. Semua tak diberi, Allah Ta'ala bagi pahala. Apa yang kita buat, tak ada pahala. Kita masak pagi tadi, basuh beras. Tapi pagi tadi tak sembahyang subuh, tak ada pahala. Kita kemas rumah, pagi tadi tak tak sembahyang subuh, tak ada pahala. Kita gosok baju, pagi tadi tak sembahyang subuh, tak ada pahala. Ajar nak datang sini, baju terus pakai ke, ayun dulu. Ayun dulu. Niat dia apa? Nak cari ilmu Allah. Jadi kita buat kerja tu ada pahala. Berapa kali tolak, berapa kali tarik, semuanya ada pahala. Syaratnya sembahyang. Tak sembahyang, tak ada pahala. Sia-sia je apa yang kita buat. Kita basuh kereta. Bang, kereta saya nak pergi Kelah Pek Sakai. Kata suami dia lorat Penang. Dia pun basuh kereta. Basuh kereta tu ada pahala. Basuh kereta ada pahala. Sebab apa? Pagi tadi sembahyang. Sapu lantai kat keliling rumah, ada pahala. Kasih makan ayam, ada pahala. Semua kerja kita ada pahala. Itu kelebihan orang yang sembahyang. Kupik bawang, nak masak asam pedas, ada pahala. Rebus lada, nak masak asam pedas, ada pahala. Kisar, ada pahala. Semua kerja kita ada pahala. Sebab pagi tadi sembahyang subuh. Sebab dinilai oleh Allah. Yang berapa dah? Yang keenam. Kemudian tiada diangkat doanya ke langit. Orang tak sembahyang, berdoalah sampai melempai tangan, Allah Ta'ala tak akan terima. Ini orang yang tidak sembahyang. Sebab nak tanya dalam bab ni, dalam yang 6 perkara ni tadi, saya bagi masa 3 saat. 3 saat bumi dah 9 km bergerak. Tak ada saya tanya balik. Orang ni memang pemurah. Orang minta sedekah dikasih. Apa haiwan minta makan diberi. Orang susah ditolong. Semua dia tolong. Tapi malangnya dia ni tadi tentang solat dia tak irau sangat. Tak dilaksanakan sembahyang. Semua tapi kata orang ringan tangan. Ringan tangan. Dia suka ringan tangan. Apa yang dia dapat pada orang yang suka ringan tangan tapi tak solat? Orang ni ringan tangan tapi tak solat. Apa yang dia dapat? Tak ada apa-apa di sisi Allah. Kosong. Sedekah pun tak guna. Katakan dia sedekah 100,000 untuk surau ni, tak dapat pahala. Sebab dia tidak solat. Gitu juga doa minta pada Allah, ya Tuhanku siapkan tubuh badanku, apa dia minta tak makbul. Sebab apa? Dia tidak solat. Jadi kalau kita suruh anak kita berdoa, suruh dia sembahyang dulu. Lepas sembahyang zuhur baru berdoa. Semua kerja-kerja yang dibuat mestilah solat juga. Gitu juga
apa yang nak dikerjakan, dia menulis pun kalau dia sembahyang ada pahala, dia baca buku pun ada pahala. Ini tujuannya kenapa saya cakap macam ni, supaya dapat didik anak-anak rajin solat. Nak solat, kau baca buku pun dapat pahala. Kau asap pensil pun dapat pahala. Kau lipat baju pun dapat pahala. Kau angkat baju kat ampai pun dapat pahala. Kau tolong mak basuh pinggan pun dapat pahala. Tapi gini, kalau anak tu belum balik, dia tak solat, dia tak solat, tapi dia buat kerja, tolong orang, atau orang tu masuk parit dia tolong, tapi dia tak solat, pahalanya siapa yang dapat? Mak dia dapat. Amal kerja yang dilakukan oleh anak belum balik yang dapat mak bapak dia. Begitu juga anak kita tadi derma gunakan duit yang ada pada dia, yang dapat pahala siapa? Mak bapak dia, sebab dia belum balik. Dia curi orang punya jambu, dia tak dosa sebab dia belum balik. Jadi kalau kita ajar suruh anak curi jambu, makan, dia tak dosa. Tak boleh disuruh. Kita kena didik jangan mencuri. Sekarang saya masuk tiga. Maka seorang sahabat tanya lagi, wahai Rasulullah, tengok mesranya sahabat-sahabat dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah suatu bentuk siksaan di dalam kubur? Maka Nabi Muhammad sebut, pertama, Allah Ta'ala menyempitkan kuburnya. Kuburnya sempit. Kubur tu sempit ke lega? Mayat yang dalam kubur. Ajah tengok, sempit ke lega? Sempit. Mana kau tahu? Kau dah masuk ke? Tengok orang gali tu masukkan macam sempit tak, sebenarnya sempit ke lega tu Allah yang menentukan. Tapi kalau dia sembahyang, kuburnya lega sejauh mata memandang. Lega ni. Allah Ta'ala sempitkan kuburnya. Na'udzubillah min zalik. Sempit kubur kita. Kedua-duanya Allah Ta'ala menggelapkan kuburnya. Allah Ta'ala menggelapkan kuburnya. Kubur dia ada tiap-tiap hari diingatkan dia, wahai anak Adam, bahawa aku ni adalah tempatnya gelap, begitu. Kalau kamu nak terang, solatlah malam. Kena solat malam. Solat malam tu apa dia? Solat malam tu apa dia? Paling minimanya witir. Paling minimanya witir. Kalau boleh tajuk, tapi witir jangan tinggal. Sebab tu termasuk dalam solat malam. Witir seelok-eloknya 3 rakaat lah. 2 dan 1. Takbir yang pertama Allahu Akbar. Ni adalah mati apa? Aku witir. Berapa rakaat? 2. Yang kemudian dah beri salam Allahu Akbar. Apa tu? Witir juga. Berapa rakaat? 1. 3. Itu seelok-eloknya. Tapi kalau kita baik 1 aja, hari-hari buat 1, ini dia buat 1 witir, besok witir, rupanya makruh. Allah Ta'ala tak suka. Kalau 2 tak boleh. Sebab witir tu maknanya ganjil. Apa makna witir? Ganjil. Jadi kena buat ganjil. Kalau kita dah buat 9, nak tambah lagi berapa? Tambah 2. Tapi kalau dah buat 9, berhenti, boleh. Sebab sedangkan kalau buat 6, tambah 1. Jadi apa? 7. Kalau tak buat? Kalau tak buat, witir tak buat, rugi. Sebab apa? Kerana besok di dalam kubur kita gelap. Allah Ta'ala gelapkan kuburnya. Ketiga, Allah Ta'ala menjurus satu malaikat menjiksanya di dalam kuburnya sehingga hari kiamat. Orang yang tak sembahyang ni akan Allah Ta'ala siksa sehingga hari kiamat. Saya nak buat satu cerita lah. Kalau Ajah nak dengar cerita ni, nak ke tak dengar? Memang saya tahu, memang kau suka dengar cerita. Berlaku peristiwa ni ialah dalam tahun 1420. Sekarang 1400 apa? 1443. Belum lama, baru 23 tahun. Melamanya. Itu tak ngira lah tu. Melamanya. Baru 23 tahun. Baru 23 tahun. Berlaku di Baqi'. Baqi' ni dekat mana? Dekat Bakri ke dekat Dekat Mekah. Oh, Baqi' kat Mekah.
Itu betul juga tu, jawapan tak senonoh. Baqi' di Madinah. Baqi' di Madinah. Di Madinah ada kubur Rasulullah. Di situ ada nama dia kubur Baqi'. Kubur Baqi' tu kalau awak ziarah ke Madinah, tapi orang perempuan tak dibenarkan untuk naik kubur Baqi' tu, dibenarkan orang lelaki je. Kalau dia duduk hotel tingkat yang tinggi, nampak kubur Baqi'. Nampak. Di kubur Baqi' ni ada satu hamba Allah. Dia ni hamba Allah ni tadi meninggal dunia. Penggali kubur ni, kerja dia dah berpuluh tahun dia tukang gali kubur. Apabila dah sampai masanya untuk dikebumikan, maka masukkanlah mayat ni ke dalam kubur. Masuk aja mayat ke dalam kubur, kuasa Allah. Kuasa Allah. Terbit seekor ular keluar daripada ujung kaki mayat. Keluar daripada ujung kaki mayat. Kubur kat Baqi' tu, kubur kat Madinah tu, tanah liat ke, tanah geriwil ke, tanah pasir ke, tanah gambut ke, tanah lumpur cair? Tanah pasir. Besar bomboh kau. Ni tanah geriwil. Tapi je kat tanah pasir pun tak apalah, bedal je lah, ya tak ya. Apa yang kuasa Allah? Tanah tu tanah batu, tanah geriwil. Tapi ular boleh terbit daripada ujung kaki mayat. Ular tu terbit daripada ujung kaki mayat. Bila berlaku ni? 1420 je dah. Ya Allah, susah ni nak jawab. Macam ini nak ambil periksa. Ya Allah, pening kepala aku. 10 je dah. Belum ada 5 minit aku tinggalkan cerita tu. Keluar apa yang berlaku pada masa itu. Ini bukan cerita dongan, cerita betul punya. Sebab saya baca di mana tu. Cerita dia keluar dia pada ujung kaki, dia belit kaki mayat tadi. Dibelit. Pernah nak ular nampak belit? Ular belit sesuatu pernah nampak? Tak pernah nampak? Oh, ajar tak nampak. Ajar tak nampak? Ajar pernah tak tengok kat TV ular membelit kambing, ular membelit sesama ular pun ada apa haiwan-haiwan yang dia makan dibelit. Dibelit gitulah, dibelit. Seluruh badan mayatnya tadi. Yang hairannya, orang-orang yang nampak tadi ada yang pingsan. Ada yang bertanya, apakah dosa yang dilakukan ini? Ada yang macam itu pula. Apa kesalahan yang dilakukan ini? Pingsan dia. Kenapa dia pingsan? Sebab terbit ular belit mayat tadi. Belit. Tinggal yang belum kena belit, mana dia? Kepala. Dia dah belit dengan kepala. Apa kerja dia? Kepala ular ni cekup kepala mayat. Apa dia buat? Digigit. Dia cengkam ni. Dia cengkam. Penjaga yang penggali kubur tadi tak puas hati. Dah semua susah, apa posah. Kenapa ni, apa dosa ni, semua begitulah. Macam kita lah. Kita nampak je tank accident. Kenapa accident tu? Kenapa tu? Kemudian penggali kubur ni tak puas hati, dia tanya. Masa tu ketua negeri yang mengawasi Baitullah. Yang ngawasi Baitullah tu nama dia As-Subhi. Nama dia As-Subhi. Dia tanya, "Tuan, ini ada perkara berlaku." Perkara apa? Perkara berlaku yang mengejutkan. Perkara apa? Perkara berlaku yang mengejutkan. Dia cakap itu dia. Perkara apa? Perkara berlaku yang mengejutkan. Diulang-ulang itu. Apa yang berlaku ni? Ada seekor ular. Dia keluar daripada ujung kaki mayat. Kemudian dia belitnya seluruh badan mayat. Jadi dengan badan ular tadi, akhirnya kepala ular tadi mencekuk kepala mayat. Yang mentadbir Mekah pada masa itu tahun 1420. Itulah hadis Nabi menyebut bahawa barang siapa tidak solat fardu 5 waktu, di dalam kubur Allah Ta'ala datangkan azab seekor ular namanya Sujaul Aqra. Ini ular ni yang keempat ni. Nama ular tadi Sujaul Aqra. Ini ada ingat. Besok aku tanya lupa.
Ular yang membelit mayat itu namanya suja. Semua, kalau ada berapa bilion manusia yang ada dalam kubur tak sembahyang, semua dibelit dengan ular tu. Nama dia Sujaul Akra. Bila sampai hari kiamat dibelit. Dan hari kiamat ke mana dia pergi? Masuk neraka. Sebab tu kata dia dalam yang ketiga tadi, diazab oleh Allah. Orang yang tak solat tadi diazab oleh Allah. Menyuruh malaikat menyiksanya di dalam kuburnya hingga hari kiamat. Jadi Allah yang membelit dia sampai bila? Hari kiamat. Lepas hari kiamat dia lepas. Oh tak. Dia masuk neraka. Macam mana masuk neraka tu? Berapa lama masuk neraka? Dalam kubur tu berapa lama? Dalam kubur berapa lama kena belit? Sampai hari kiamat. Bila kiamat tu? Tak tahu. Kalau ada zaman Nabi Adam berapa ribu tahun sampai hari kiamat. Dah hari kiamat masuk neraka. Masuk neraka ni pun ada dia punya kira-kira dia. Barang siapa meninggalkan 1% subuh. Barang siapa meninggalkan 1% subuh. Saya ulang balik 3 kali. Barang siapa meninggalkan 1% subuh, tidak ada uzur syanak. Tidak ada uzur syanak. Maka dalam neraka 70 hingga 60 tahun. 60 hingga 70, 70 hingga 60 tahun. Bukan tahun di dunia, tahun di akhirat. Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Maknanya dalam neraka selama berapa waktu subuh? Satu aja. Satu waktu subuh dalam neraka antara 60 hingga 70 tahun. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak sembahyang fardu subuh. Bagi zuhur, saya cerita subuh je. Zuhur nanti lain, azab dia lain. Asar azab dia lain. Maghrib azab dia lain. Isyak azab dia lah. Subuh saja. Kenapa? Subuh ni memang orang senang nak bangun ke senang nak tidur? Susah nak bangun, senang nak tidur. Ngaku pula tu. Ngaku. Betul. Jawab je. Terima tak terima dia pasal. Itulah dia. Cerita ni sampaikan pada anak supaya dia rajin solat. Kalau anak tu tak boleh, bapa anak pun kena ceritakan. Tahu bapa anak? Siapa bapa anak? Cakap, bang, takut bang dalam kubur. Nanti dia beli ular. Yang boleh sujud ular akra. Sampai kiamat bang ni beli tu bang. Kau ni. Mana kau tahu? Itu dia nak menafikan apa yang tersebut. Jangan buat ringan-ringan apabila ada dalam satu hadis. Ini ayat Quran ni. Yang saya sebut ni ayat Quran pecahan dia. Jadi jangan cakap eleh-eleh. Ini hukum Allah. Merendah-rendahkan hukum Allah, na'udzubillah min zalik. Rasanya setakat ni dulu. Sampai kubur ni lah. Azab kubur. Yang hari kiamat belum lagi. Pertanyaan dibuka. Nak tanya. Nak tanya, tanyalah. Waalaikumsalam. Masuk je mayat takkan nak timbul. Tak. Dia letak je mayat, ular pun keluar. Terus belit. Sebab tu orang nampak. Yang ada pengsan, yang ada bertanya apakah maksiat dilakukan, semua bingung. Sebab tak pernah berlaku. Sebab tu baru ada dia punya cerita dia macam itu. Kalau dah tutup dengan tanah, mana nampak. Sebab Allah Ta'ala datang. Cuba aja ingatkan balik. Allah Ta'ala kata dia, ni yang ketiga, Allah Ta'ala menyuruh satu malaikat menyeksanya dalam kubur. Malaikat arahkan keluar. Ular tu namanya Sujaul Akra. Hingga bila dia seksa tu? Sehingga hari kiamat. Dah ditutup ke belum lubang kubur tu? Belum. Kalau tutup mana tahu? Mana aku nak baca sejarah tu? Jelas. Setakat ni dulu sebab ada teman kita nak ibadah umrah. Jadi kita kena doakan dia lah. Ya? Tapi sebelum doa tu kita istighfar, baca surah Ilah, baca surah Falak, baca surah Nas, baca Fatihah. Mana tadi?
Habis. Ya, 1 jam. Okey.